Pendengar Ria 897, saya akan teruskan kisah dalam ranjangan misteri jam 12. Ini merupakan pengalaman yang pertama yang berlaku dalam sebuah rumah di salah sebuah estet perumahan di Singapura. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kiriman yang saya terima ini datangnya daripada Su, yang berkongsi pengalaman beliau, peristiwa yang menakutkan. Beberapa kali, kata Su, anak saya yang berusia 8 tahun pernah memberitahu dalam bilik dia pernah ternampak orang. Tapi saya cuma mengatakan pada anak saya, Casey, itulah, tidur selalu tak nak cuci kaki, tak nak baca doa. Mimpilah yang bukan-bukan. Setiap kali dia bilang saya akan kata, takkan Mama kata kalau nak tidur cuci kaki, baca doa. Pendengar Ria 897, katanya Su dipendekkan cerita saya, dipendekkan kisah yang dialami oleh anak saya, Casey. Anak saya pada hujung minggu kadangkala akan dijemput oleh orang tua saya. Orang tua saya akan membawa anak saya keluar berjalan-jalan. Maklumlah, cucu yang pertama. Jadi kadangkala hujung minggu mak saya akan telefon, tanya kepada saya, hari ni keluar tak? Kalau tak keluar, nak bawa Danish jalan-jalan. Bawa lah mak. Kadang-kala mak saya akan bawa dia dan pulang pada malam tu juga. Kadang-kala dia akan bermalam di rumah mak saya. Mungkin mak saya akan jemput dia hari Jumaat malam, dan kemudian hari Sabtu, mungkin hari Ahad pagi akan dia kembali ke rumah. Jadi pendengar Ria 897, salah satu minggu mak saya datang ke rumah untuk menjemput Danish keluar berjalan-jalan. Danish tidur rumah mak saya. Bayangkan pendengar Ria, entah macam mana, pada hari tersebut bila malam nak tidur, suami saya tidak ada di rumah bertugas pada malam itu. Saya tergerak hati nak tidur dalam bilik Danish. Meremang bulu rumah saya. Saya pun ambil bantal dengan selimut pergi tidur di bilik anak saya. Baring di atas katil, single bed, katil satu orang. Saya baring. Malam tu macam susah nak tidur. Yalah, dalam bilik anak tidak ada aircon, cuma ada kipas. Jadi saya pun bangun nak ambil satu lagi kipas. Pendengar Ria 897, bayangkan, saya tinggalkan bilik anak saya, keluar ambil satu lagi kipas nak letak di dalam bilik anak. Tiba-tiba saya terperasan, Casey, depan katil anak saya ada almari anak saya. Casey, atas almari anak saya ada perempuan rambut panjang sedang duduk dekat atas almari. Astaghfirullahalazim. Saya keluar dari bilik. Terjungap-jungap nafas saya dibuatnya, Casey. Ya Allah, apa aku nampak tu? Ya Allah. Dengan segera saya telefon suami. Hello abang. Saya bercakap dengan suami saya. Saya minta suami balik sekarang. Nasib baiklah suami saya dah nak dekat habis kerja. Dia minta izin majikan dan benarkan dia pulang lebih awal dari biasa. Sampai rumah, saya berada di koridor dalam keadaan ketakutan. Suami tanya kenapa. Bang, abang tengok bang bilik Danish bang. Tengok bang bilik Danish. Suami masuk dalam, buka lampu ruang tamu, lampu bilik, lampu tandas, lampu dapur. Suami menjenguk, keluar. Ada apa awak dalam bilik Danish? Bang, saya tak nak masuk bang. Bang, saya tak nak masuk bang, kata saya kepada suami, Casey.
Kenapa dengan awak ni? Awak bawa bertenang, awak istighfar boleh tak? Awak beritahu saya apa yang berlaku. Malam tu, suami bawa saya tidur rumah mak. Kemudian saya ceritakan pada suami apa yang saya nampak. Rupa-rupanya selama ini anak saya komplain, mengadu pada saya dalam bilik ada orang. Mungkin benda yang sama yang saya nampak pada malam tersebut. Casey, benda tu duduk atas almari, Casey. Kakinya terjuntai keluar dekat pintu almari, sedang memandang bawah. Saya tak nampak wajah, nampak dari tepi sudah cukup membuat saya takut. Pendengar Ria 897, rumah tu dibersihkan. Faham-faham sajalah dibersihkan. Gangguan tidak ada lagi, tapi saya takut sangat. Anak saya ni mungkin dah beberapa kali nampak. 8 tahun Casey, boleh tabah menghadapi dugaan waktu malam. Ya Allah Casey, ibu mohon maaf sangat-sangat kepada Danish. Terima kasih dan selamat tengah malam. Pendengar Ria 897, saya akan teruskan dengan kisah selanjutnya. Awal tadi kisah daripada seorang ibu bernama Su tentang anaknya bernama Danish 8 tahun yang ternampak sesuatu. Bagaimana kalau anda dalam keadaan Su, ibu yang saya ceritakan awal tadi pengalaman beliau? Kalau anak anda mengadu, ya, dalam bilik ternampak orang ataupun ada sesuatu tak kena, adakah anda akan cuba menyelidik ataupun anda akan terus diamkan anak anda? Sudahlah, tak ada apa-apalah. Jadi apakah reaksi anda, tuan-tuan dan perempuan? Saya akan teruskan dengan pengalaman berikut ini. Kisah yang diceritakan oleh daripada Pak Man, berkongsi pengalaman. Dan ini dikirimkan oleh Pak Man tentang isterinya yang seringkali memberitahu beliau. Pak Man ni adalah seorang pekerja pemandu taksi dan beliau bertugas pada shift malam. Jadi kebelakangan waktu kejadian ini berlaku, isterinya memberitahu beliau, katanya kadang-kala bila dia duduk dalam rumah seorang diri, mesti akan rasa meremang bulu rumah. Tak pernah nampak, tak pernah dengar, cuma meremang bulu rumahnya saja. Jadi inilah pengalaman yang diceritakan oleh Pak Man. Saya ni bulu rumah dia tadi asyik meremang je. Tak apalah, mungkin sejuk sangat dalam konti ni. Pak Man menceritakan, isteri saya Casey pernah beberapa kali memberitahu saya bila dia seorang diri dalam rumah, khususnya pada waktu malam, dia akan rasa meremang bulu rumah. Dan isteri saya ni suka sangat mendengar rancangan MJ12. Jadi saya nasihat pada dia supaya kalau boleh dalam masa terdekat ni jangan dengar rancangan MJ12 dulu, tengok bagaimana keadaan. Sama juga Casey, kata isteri, masih lagi meremang. Jadi saya pun kata pada isteri, tak apalah, nanti Abang ikhtiarkanlah untuk dapatkan seorang kawan untuk tengokkan rumah kita. Casey dan pendengar Ria 897, tiba-tiba pada satu malam ketika saya sedang bertugas, isteri menelefon. Katanya dekat dapur dia ternampak ada seekor pelesit. Saya tanya, awak biar betul? Betul. Jadi isteri dari jauh menggunakan telefon bimbit memetik gambar. Walaupun tak jelas, nampak seperti ada bentuk serangga kecil. Saya tak tahu apa sebab petikan gambarnya agak jauh. Bila saya zoom in, gambarnya dah tak begitu jelas, Casey. Jadi saya kata pada isteri, awak jangan pegang tu, awak ambil penyembuh serangga, awak sembuh. Jadi waktu itu saya sedang memandu dan ada penumpang dalam teksi saya. Isteri saya pun kata okeylah. Dan waktu isteri berbual dengan saya, pendengar Ria 897, waktu isteri sedang bercakap dengan saya, katanya rakan kita, pendengar kita ni, isteri berada dalam bilik tidur. Jadi nak ambil penyembuh serangga dalam stor di rumah. Isteri masuk dalam stor. Apabila isteri sedang mencari penyembuh serangga, dia terperasan seperti ada sesuatu bergerak di belakangnya. Apabila dia tuli antara dapur dengan ruang tamu, sebelum dia terselindung di sebalik sofa, dia ternampak ada orang sedang merangkak dari dapur sampai ke ruang tamu. Dan bila isteri tengok benda tu dah jalan dan terselindung di sebalik sofa di ruang tamu. Rakan pendengar Ria, bayangkan, isterinya terperanjat melihat keadaan
kejadian pada malam yang dimaksudkan. Katanya isteri saya kuatkan semangat. Katanya di sini isteri saya kuatkan semangat. Kalau dia takut dan ikutkan perasaan takut, habislah, dia takkan keluar dari store. Dia masuk ke dalam bilik, dia menelefon saya, dia minta tolong saya supaya balik cepat-cepat. Waktu dia berbual dengan saya, Casey, isteri saya dah tutup pintu bilik. Dia sedang duduk di atas katil dan menantikan kepulangan saya. Waktu isteri saya sedang duduk di atas katil menantikan kepulangan saya, Casey, ya Allah, Casey, ini yang diceritakan oleh isteri saya. Bila dia cerita tu sungguh-sungguh, dalam keadaan ketakutan, meremang bulu rumah saya mendengar pengalaman isteri. Dia duduk dalam bilik, dengar, Casey, benda tu menyakar beberapa kali, cakaran di pintu bilik kami. Bila isteri cerita, selepas isteri cerita pada saya pun bergerak dan nak tengoklah pintu bilik. Memang, Casey, bahagian bawah pintu bilik ada bekas 3 cakaran, mungkin daripada 3 jari yang digunakan. Casey, nampak ada bekas seseorang menyakar pintu bilik rumah saya. Pendengar Ria 897, rupa-rupanya yang isteri saya nampak pada malam tu memang benar-benar seekor pelesit yang dihantar oleh seseorang. Kami suami isteri pun tidak tahu siapa yang menghantarnya. Tapi dengan bantuan seorang kawan, rumah kami dipagar supaya tidak lagi dimasuki oleh anasir-anasir yang ingin mengganggu ketenteraman keluarga kami. Rakan MJ12, saya terpaksa sekarang ini bertukar dengan relief driver saya. Saya bertugas pada waktu petang. Walaupun saya tidak suka, Casey, saya bertugas pada waktu pagi. Walaupun saya tidak suka, Casey, kata beliau, saya tetap harus teruskan tugas saya. Sebab kalau saya tugas waktu malam, isteri saya akan takut kesorangan duduk dalam rumah. Itulah pengalamannya. Terima kasih dan juga selamat tengah malam. Pendengar Ria 897, terima kasih bagi anda yang setia bersama dengan saya yang berada di luar Singapura, di Malaysia khususnya. Terima kasih. Kita ada rakan-rakan. Saya terima ada email daripada rakan yang mendengar MJ12 di Kuala Lumpur. Mana emailnya? Kejap. Yang bernama ini dia, Sufian Ardi. Katanya beliau suka mendengar MJ12 walaupun kita berjauhan, Casey, di Singapura, saya di Kuala Lumpur, tetap dapat disatukan dengan adanya internet radio. Terima kasih kepada saluran YouTube yang telah memperkenalkan saya pada rancangan ini dan sekarang dapat dengar setiap malam live. Dan, Casey, saya ada ingin berkongsi sedikit pengalaman ketika saya dengan kawan-kawan saya, dengan rakan-rakan saya mendengar rancangan Casey. Kadang-kala kita akan mendengar rancangan MJ12 di kolam renang, swimming pool kondominium kediaman saya. Jadi sebenarnya saya dengan kawan akan turun dan berada di tepi kolam tu. Kami duduk 3-4 orang, sambil tu buka radio. Tak boleh kuat-kuat, nanti orang marah. Jadi buka radio, sambil tu kita bawa makanan, duduk beramai-ramai tepi kolam dan mendengar rancangan Casey. Pernah satu ketika tu kawan saya daripada duduk terus berdiri, Casey, kerana dia terperanjat ternampak sesuatu yang di belakang kami lah, iaitu teman saya seorang ni duduk memandang ke arah kami bertiga, saya dan 2 orang lagi rakan. Jadi sedang seronok mendengar kisah yang diceritakan. Apabila dia terperanjat, dia terus berdiri dan dia istighfar, sambil tu dia tengok ke arah lain. Kami terus terperanjat, kata beliau. Dan katanya Ardi, saya terus matikan radio dan tanya pada teman saya kenapa. Dia kata, jom kita belah dari tempat ni, kata beliau. Dan kami tinggalkan dan pulang ke unit kondominium saya. Di atas baru dia ceritakan apa yang dia ternampak. Bayangkan. Jadi bila saya tanya teman saya apa yang dia ternampak, dia pun menceritakan kepada kami, tadi di belakang kami, sebenarnya belakang kondominium yang saya tinggal di Kuala Lumpur ni merupakan hutan. Bukanlah hutan tebal sangat, tapi adalah semak samun dan hutan kecil. Jadi dari satu pokok ke pokok yang lain, dia ternampak kain putih, seperti kain putih terbang dari pohon sebelah ke pohon satu lagi. Dalam sekelip mata, itulah yang membuat dia terperanjat sambil sedang mendengar rancangan MJ12. Setelah kejadian malam tersebut, katanya, kami dah tak dengar lagi MJ12 di kawasan kolam renang. Malah kami mendengar MJ12 di rumah kawan saya di tempat yang lain. Saya memang tidak membenarkan rakan-rakan termasuk diri saya mendengar rancangan ini dalam rumah. Takut-takut dia mengundang masuk dalam rumah dan naas saya nak kena pindah.
Terima kasih Casey, terima kasih kepada anda juga ya, Ardi daripada Kuala Lumpur yang sudah berkongsi pengalaman di kondominium kediaman beliau. Pendengar 897 bersama dengan saya, kita ada Puan Salbiah di ujung talian. Apa khabar? Baik, apa khabar Casey? Baik, sihat. Ini panggilan dari mana ni? Saya daripada Queenstown. Oh, orang Queenstown. Ini tempat lama ni Lama saya duduk sini dah 43 tahun. Wah, 43 tahun. Banyak flat-flat. Ada yang mungkin rumah-rumah dah kosong ke? Oh, banyak yang rumah-rumah L semua dah pecah. Dah pakai rumah beli. Aha, jadi dah lain lah. Puan Salbiah sekarang pengalamannya tentang apa ni? Dalam rumah ke luar rumah? Dalam tempat kerja. Oh, silakan. Satu hari tu saya bekerja. Masuk kat bilik air. Tapi tu tempat tu bekas British Army tau Casey. Apa dia? Bekas British Army. Oh, okey. Itu dah lama kosong kan. Tapi tempat yang cikgu-cikgu ambil kos kat situ lah. Sekali dan satu hari tu saya baru kat situ tau. Dalam bilik air tu macam bau kemenyan tau. Dekat jendela dia tu ada satu macam lubang tu kan. Saya pakai bilik air yang ada 3 bilik air kat situ orang pakai. Jadi saya pakai yang orang kata yang jangkung punya tu. Ada macam kemenyan tu bau tau. Tapi saya pun macam pelik juga Kalau biasa masuk kat bilik air yang belas kali tu yang berkempat, bau kemenyan lagi. Saya cakap dengan orang ofis kan. Ada orang ofis dia tengok bilik air sebelah sini, dia kata jarang orang pakai. Orang pakai sebelah sana tau. Tapi satu hari tu macam saya tak sedap hati. Saya pergi buka ada punya gate besar tu. Saya buka pintu bilik air tu, saya baca kan. Rasa saya macam ada benda tu keluar tu. Dekat bilik air tu ada keluar dekat gate. Saya buka gerbang tu kan. Ada mana tu tanya saya. Dia bilang, Salbiah, kenapa awak selalu buka gate ni? Tak ada aircon kan? Tapi saya buat bodoh je lah. Tapi yang lain dah tahu tau. Tapi tak gitu, saya tak macam takut jugalah. Tapi kita baca apa yang kita tahu kan. Nanti dia nampakkan macam badan dia tau, goni tau. Tapi kaki dia tak ada. Itu yang paling pengalaman saya yang paling saya takut sekali. Tapi kawan saya pun dah pernah kena. Tapi dia orang cakap tempat tu memang keras. Cakap kat ofis lain tu cakap tempat awak kerja tu memang keras lah. Cakap korang semua tempat tahu. Dia cakap rasa saya situ dah lama kosong kan. Kanan kiri tu memang pokok banyak besar-besar. Itulah pengalaman saya Casey. Jadi dah tak bekerja lagi ke? Macam mana ni? Saya dah tak kerja di sana. Saya takut. Itulah pengalaman saya. Terima kasih Puan Salbiah. Kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik saudara, sila hubungi saya 66911897. SMS yang ingin saya bacakan sini datangnya daripada Azhari, berkongsi peristiwa yang menyakutkan yang berlaku pada dirinya. Apa khabar Casey? Khabar baik. Nama saya Azhari. Saya ingin ketengahkan pengalaman yang tak dapat saya lupakan. Waktu itu saya sedang menunggang motosikal apabila saya katanya nak menjawab panggilan dan ketika sedang menunggang tu handphone saya sebenarnya dah vibrate lah daripada beberapa kilometer jauh yang lalu lah yang tadi saya keluar tu. Jadi ini mesti ada kecemasan. Saya pun berhentikanlah motosikal saya di tepi jalan dan waktu saya hentikan motosikal saya, ia terletak betul-betul dekat sekitar kawasan jalan yang panjang tu, iaitu di Lintu Avenue. Betul Casey, sepanjang saya menunggang motosikal di CTE, ya, telefon saya berbunyi dan vibrate di kocik seluar. Jadi kalau saya nak keluarkan ni memang seluar saya ketat. Jadi nak tarik handphone ni susah. Saya terpaksa berhenti di tepi jalan nak tengok siapa yang telefon berkali-kali. Takkan tak faham, orang tak jawab, maknanya saya sedang menunggang motosikal lah. Apabila saya nak jawab panggilan, saya tarik daripada telefon bimbit daripada poket seluar saya. Saya tengok yang telefon saya adalah tunang saya dan dia menceritakan yang dia harus menghantar neneknya ke hospital malam ni kerana
terkena serangan penyakit semput yang kronik yang teramat sangat. Jadi dia minta tolong saya untuk ke hospital dan tengokkan neneknya sekali lah. Dan apa yang berlaku, saya pun cakap okeylah, saya akan berjumpa dengan beliau di hospital. Saya letak telefon. Apabila saya letak telefon, terperanjat saya, depan saya jarak dalam 3 hingga 5 meter KC. Apabila kelihatan ada seorang perempuan ni sedang tunggu teksi dekat tepi jalan, betul-betul dekat Lento Avenue. Bayangkan Jadi bila saya nampak wanita tu sedang tunggu teksi, ya, tiba-tiba dia menjelma macam tu, saya terkejutlah. Saya pun buat bodoh dan kemudian saya nak teruskan perjalanan. Jadi apa yang berlaku, wanita ni saya nampak diri tepi jalan. Jarak dari saya dengan dia 3 hingga 5 meter. Saya teruskan perjalanan menggunakan Lento Avenue lah. Sepanjang-panjangnya jalan tersebut tu. Lat beberapa lebih kurang meter KC, saya dah menunggang motosikal. Saya nampak orang yang sama KC sedang berdiri di tepi jalan. Bayangkan mendengar Ria 897. Jadi katanya Azhari, saya tersentak dan terkejut. Nyari-nyari saya hilang kawalan motosikal. Sebab bila saya tengok, saya ternampak. Saya terus pusing belakang dan nak tengok lagi lah. Wanita tadi hilang sekelip mata KC. Pendengar Ria 897, Azhari menceritakan lagi. Beliau terus buat pusingan lah, U-turn. Sebab nenek kepada tunangnya dikejarkan ke hospital, iaitu di kawasan Tan Tock Seng, di kawasan Tua Payoh sana. Jadi beliau terpaksa tinggalkan kawasan Lento Avenue tu dan harus buat U-turn dan kena jalan tempat yang sama. Dan kali ini bila dia jalan menunggang motosikal di jalan yang sama tu, bertentangan pula kali ini, dia cuba tengok dan pandang mencari wanita tersebut, tetapi tidak ada di walau setiap tempat pun dia pandang, tapi wanita yang sama tidak kelihatan langsung. Dan itulah pengalaman. Jadi dia nampak wanita yang sama 2 kali lah. Satu, bila dia letak telefon, nampak perempuan berdiri di depan, dia terperanjat. Kemudian dia tunggang motosikalnya, jarak beberapa meter, wanita yang sama sedang berdiri di tepi jalan. Macam mana agaknya orang yang sama boleh berada pada 2 tempat yang berbeza dalam sekelip mata. Jadi itulah kisah yang dikirimkan oleh Azhari. Yang lain boleh tembusi bilik siaran dengan Ria 897. Ada seorang rakan yang ingin berkongsi pengalaman beliau ketika beliau tinggal di sebuah kampung. Ini kampung mana, Salimin? Okey, kalau nak cakap kampung Tempe, Bukit Timah, Jalan Jalias. Oh, Kampung Tempe sebelum anda bercerita ni, adakah kampung tu memang terkenal dengan tempe ke macam mana? Kalau nak cakap tempe dekat Singapura ni, dia ada 2 tau. Satu Kampung Tempe Bedok, satu Kampung Tempe Bukit Timah. Jadi saya Bukit Timah punya Kampung Tempe. Oh, dekat daerah kampung cantik semua situlah. Bukit Timah lah, Sixth Avenue lah. Jadi pengalaman ketika di kampung ni yang berlaku ni tentang apa? Silakan. Okey, saya waktu zaman remaja dulu ayah saya belasan tahun. Saya dengan kawan lah, nama kawan saya Juraini lah, tapi kita panggil dia Bandot pasal dia gemuk kan. Jadi waktu tu kita kalau nak main bola, kita nak kena pergi mana tau, kena pergi Chinese High School kan, dekat Bukit Timah, Batu Lima. Jadi daripada sana kita main bola lah. Jadi ada satu hari tu waktu sedang pulang daripada main bola ni lah. Jadi kita nak kena lalui rumah-rumah banglo lah yang dekat atas daripada kampung kita, yang kita panggil atas bukit lah. Jadi waktu tu kebetulan ni maghrib pun sedang dilaunkan tau. Jadi waktu kami 2 orang ni dengan Bandot ni, arwahnya kawan saya, turun bukit, kita nak kena lalu longkang kecil tau. Jadi sebelah kanan kita tu letaknya masjid dekat area kampung. Jadi pertengahan tu antara, kita panggil satu tempat sewerage tu, kita panggil Pampai lah. Pasal apa? Dia sewerage kan. Untuk dalam kampung kita panggil Pampai lah. Jadi pertengahan tu antara masjid dengan sewerage tu kira ada macam kawasan rumput-rumput belukar kecil lah. Waktu azan tu senang berkumandang, baru jugalah. Jadi kita dua naik basikal kan, nak lepaskan tulungkang, tiba-tiba keduanya automatically tau kan, momentum sama ni, tertoleh ke kanan. Ada satu kelibat putih tau naik dekat kawasan belukar tu tau. Jadi secara kebetulan kita dulu tak cakap apa-apa tau, dua-dua tau momentum tertoleh ke kanan. Ternampak kelibat tu kerana dekat kawasan situ ada, atas masjid tu dekat dengan belukar tu ada kawasan pondok tau. Kalau bulan puasa kita ambil bubur ni kan, bubur Asyura kan.
Jadi dekat kawasan pondok tu terletaknya kerenda juga tau untuk orang jenazah kampung kan. Jadi lepas tu lah bodoh tertoleh ke kanan, tak cakap apa-apa tau, terus buangkan basikal dengan bola kat dalam bakul. Bodoh tu terus lari tu, lari ke depan langgar orang punya pintu jamban semua sampai tepi jalan dekat kampung. Bodoh lepak ketawa, aku takut tau, saya ketawa. Lalu macam apa benda yang kita nampak kan, tak pernah nampak kan. Kali itu orang kelibat putih tu macam jadi tanda tanya tu. Jadi malam tu lepas isyak selalu kita kumpul-kumpul dekat kampung kan, berbual-bual, ceritakan lah, cakap yang korang pergi jalan situ buat apa, mana lah kita tahu kan nak shortcut kan. Itu lah kelibat putih, alamak, dua-dua tak berani lah. Jadi basikal macam nak ambil, besok paginya baru kita pergi ambil, dua-dua masuk longkang tu basikal. Alamak, kecoh. Jadi itu pengalaman yang nak jalan shortcut tu lah. Pasal nak shortcut punya pasal lah tu kan. Jadi gini. Selalu jalan-jalan shortcut ni lah yang berbahaya ni. Itu pasal lah, betul. Terima kasih Okey, right. Kembali. Baik. Cakap tentang jalan ni, ada kiriman email yang saya nak bacakan di sini. Datangnya daripada bukan email tapi SMS yang saya nak bacakan di sini, datangnya daripada Haji Hashim yang berkongsi pengalaman. Katanya, kisah berkhabar dan juga semua pendengar Ria, apa khabar? Nama saya Haji Hashim dan saya hanya sekadar ingin berkongsi pengalaman yang dialami oleh salah seorang pesakit saya. Kadang-kala bila kita balik ke rumah, katanya Haji Hashim, kita akan berjalan di tempat yang sama, di jalan yang sama ya. Kalau kerja malam tu jalan situ-situlah kita akan berkali-kali. Dan pernah ini perkara berlaku kepada salah seorang pesakit yang mendapatkan khidmat saya, katanya Haji Hashim. Dan pesakit saya ni bila dia turun daripada transportasi kerjanya, dia akan jalan pulang ke rumahnya dengan menggunakan jalan shortcut, iaitu menembusi sebuah taman kecil. Jadi dari taman kecil ni lebih cepat sampai ke blok rumahnya daripada dia jalan mengikut pedestrian walking di bahagian luar. Sebab kalau dia potong menggunakan taman kecil yang mana ramai orang akan gunakan, sampai ke kolong blok rumahnya dalam masa 5 minit. Tapi kalau dia jalan luar, lama, dalam 10-12 minit baru sampai. Sebab tamannya tu cukup luas dan transportasinya memang tak hantar sampai depan rumah. Hanya satu checkpoint sahaja dan kena jalan kaki. Jadi Encik Haji Hashim berkongsi pengalaman. Oleh kerana dia suka gunakan shortcut dan waktu itu dia balik rumah tu sekitar pukul 11 malam, dia akan gunakanlah MP3 player, dengar lagu sambil tu jalan di sana. Jadi bila dia dengar lagu, dia takkan dengar bunyi-bunyi lah yang kedengaran di taman itu, dan kurang rasa takut, kurang rasa curiga terhadap tempat yang sunyi, katanya Haji Hashim. Jadi bila dia jalan setiap hari tempat yang sama, sampaikan ada penunggu jin dekat taman tersebut yang memerhatikan dan sampai suka sangat dengan budak ni. Jadi bila dia balik tu, dia masuk ke dalam rumah, mungkin dia tak pernah beri salam, salah langkah kaki, kemudian dia terus makan, masuk bilik dan diteruskan, katanya Haji Hashim. Pernah sekali apabila ibunya keluar dari bilik, dia sedang duduk, kemudian ibu tanya, kau balik bawa kawan? Mana kawan kau? Dia pusing, dia tengok ibunya. Mana kawan bu? Dah pukul berapa dah bawa kawan orang? Tadi aku nampak kawan kau masuk dapur. Ya Allah Kisi, katanya ibunya terus terdiam apabila nampak raut wajah anaknya. Sememangnya dia jujur dan dia tidak seperti menyembunyikan sesuatu. Jadi nak sedapkan hati ibunya, mereka berdua masuk ke dapur, tunjuk tak ada kawan, dan kemudian itulah gangguan mula berlaku dalam rumah yang mereka tinggal. Bayangkan pendengar Ria, rumahnya iaitu terletak di salah sebuah kawasan, salah sebuah blok di Bishan. Di Bishan mana? Pada pandai lah awak fikir. Jadi katanya di sini bila hari berikutnya dia mula rasa tak sedap hati. Bila dia balik tu seperti ada sesuatu mengikurinya. Dipendekkan cerita, saya dipanggil untuk membantu dan memang benar. Akhirnya bila saya membaca surah-surah Ruqyah, si budak ni tiba-tiba dia terdiam, dan bila dia buka mata dia berbual dalam bahasa Mandarin Kesi. Dan rupa-rupanya dia pun dah diikuri oleh beberapa makhluk jin, dan sampai pulang ke rumah dalam bilik dia tu dah macam pot. Sebab itulah mak beliau ceritakan pada saya, kadangkala pada waktu petang seperti ternampak ada kelibat orang dalam bilik anak.
apabila anak tidak ada di rumah. Itulah pengalamannya. Terima kasih dan juga selamat tengah malam, Casey. Yang ini daripada seorang pendengar yang kirimkan SMS kepada saya. Bukan cerita seram, tapi katanya, Casey, 2 hari lepas saya ada terdengar jiran saya ni terpekik-pekik seperti orang kena sampuk, Casey. Jadi kata beliau, dengar seram. Saya pula dalam rumah seorang-seorang. Nasib baiklah tidak ada apa-apa. Cuma saya dengar dia terpekik-pekik. Kemudian beberapa saat saya dengar suara orang mengazan. Waktu itu sekitar pukul 10 lebih malam. Dan mungkin agaknya kerana itulah saya nampak di tempat letak kereta ni ada kereta polis yang hadir. Mungkin ada orang komplain lah. Tapi selepas polis balik, sama juga masih terpekik-pekik. Mungkin agaknya jiran saya terkena rasukan. Abah Jo diharapkan dia dalam keadaan baik dan dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Terima kasih kembali. Kita bersama dengan pendengar kita di ujung talian. Hello, selamat pagi. Siapa bercakap ni? Hello, Assalamualaikum. Selamat pagi, Encik Casey. Waalaikumsalam. Siapa bercakap ni? Hello. Ya, siapa bercakap ni? Fadil daripada kampung Skudai Kiri. Ini Fadil. Ada apa nak dikongsi sama? Silakan. Okey, sebenarnya tak ada apa yang ingin saya kongsikan. Saya ingin memberitahu pada semua pendengar-pendengar MJ12. Segala apa yang diceritakan ataupun yang dikongsikan kepada kita semua, benda ni janganlah terlampau kita mempercayainya sangat. Nak kata percaya tu, janganlah percaya sangat. Kalau nak kata tak percaya tu, jangan terlampau percaya sangat. Sebab benda ni ada di mana-mana saja. Okay, cuma kita nampak ataupun tak nampak saja. Sebab benda ni apa yang orang ajar pada saya lah. Sebab benda ni pun, dia pun kalau boleh pun tak nak menunjukkan dirinya pada kita. Sebab dia tahu kita lebih sempurna daripada dia. Dan itu pasal kalau boleh, benda MJ12 ni hanyalah satu hiburan semata-mata untuk kita semua. Tak ada MJ12, kita macam tak ada hiburan malam lah. Hiburan yang macam menakutkan, menyeramkan. Tapi apa pun, benda ni pun saya pun ambil berat jugalah kan. Tak ada saya pergi mana-mana, saya kat pandai ada hantu, tak ada hantu pun. Apa pun, saya 50-50 je lah. So pada semua pendengar MJ12, yang karut tu jangan terlampau taksub sangat. Sekadar jadi satu pengajaran tiba buat kita semua tu, okeylah, boleh lah. So itu sajalah, Casey. Terima kasih, Fadil. Okay, Casey. Ya, saya. Hello, Casey. Ya, saya. Nak bagi tahu orang-orang kampung Skudai Kiri ni, dia kebanyakan memang suka MJ12 di atas kendalian DJ Casey. Oh, terima kasih lah. Terima kasih. Okey, sebab kami support terus MJ12 di atas kendalian DJ Casey. Terima kasih, Fadil. Selamat pagi. Okey, sama-sama. Baik, itu dia pendengar kita bernama Fadil dari Skudai berkongsi pengalaman. Baik, selanjutnya ini ada kiriman yang ingin diceritakan. Datangnya cakap tentang orang JB ni. Ada kisah dari orang JB. Ini email banyak saya terima ni. Saya suka kalau ada kisah-kisah berasal dari luar Singapura. Pengalaman yang berbeza, lain dari yang lain. Yang ini kiriman daripada seorang pendengar, namanya Zura. Katanya, Zura, Casey, apa khabar? Khabar baik. Dan juga apa khabar semua para peminat rancangan Misteri Jam 12. Nama saya Zura. Saya adalah seorang pendengar dari seberang tambak, iaitu berasal dari Johor. Pengalaman yang saya nak ceritakan ini, waktu itu ketika saya sedang menunggang motosikal. Saya pergi ke kedai. Disuruh ibu saya membeli sesuatu lah. Dan malam itu sekitar jam 10 malam, ibu suruh beli sesuatu. Dan saya keluar rumah menunggang motosikal abah saya. Bila sampai kedai itu, daripada rumah pergi kedai jaraknya agak jauh lah. Lebih kurang kalau menunggang motosikal ni dalam perjalanan 10 hingga 12 minit baru akan sampai. Jadi begitu jauh tunggang motosikal, baru 10 hingga 12 minit akan sampai kedai yang saya tuju. Sampai kedai itu hampir-hampir nak tutup. Nasib baik saya cepat, Casey. Jadi saya pun membeli barang, barang yang dipesan oleh ibu saya lah. Dan kemudian orang kedai itu memang kenal lah. Kami ni duduk sekampung, katanya tidaklah begitu ramai. Jadi siapa yang datang mesti kenal antara satu sama lain. Sedang saya nak bayar ni, orang kedai ni namanya Pak Man. Pak Man pun menegur saya. Katanya, engkau datang sini seorang ke? Kalau kau datang sini seorang, aku nasihatkan engkau balik baik-baik.
Kemudian saya tengok Pak Man. Ni Pak Man ni apa berbual macam ni? Zura tanyalah cakap pada Pak Man. Kemudian tak ada. Aku tanya kau datang sini seorang. Kalau kau datang sini seorang, baik-baiklah bila kau nak balik. Dia ulang lagi. Pak Man ni apa cakap ni? Kemudian saya pusing belakang tengok dekat motosikal saya. Tak nampak apa-apa. Saya tengok lagi Pak Man. Zura, mungkin kau tak nampak, tapi awal tadi Pak Man dia ternampak sesuatu dekat motosikal tengah duduk. Sebab tu aku tanya, kau datang seorang ke berdua? Kalau kau cakap kau datang seorang, baik-baiklah kau balik. Aku rasa ada benda ikut kau. Ya Allah, Casey, meremang bulu rumah saya. Saya pun marah Pak Man. Pak Man jangan main-main boleh tak? Saya dah takut. Memang Pak Man ni suka sangat bergurau. Kadang-kadang bila kita datang, kita tak tahu bila masa dia bergurau, bila masa dia serius, benar-benar dia bercakap benar. Jadi saya pun menganggap apa yang Pak Man cakap tu hanya gurauan. Saya angkat barang saya. Pak Man suka takut-takut orang. Saya jalan. Pergi ke motosikal, masih takut Casey. Tak apa. Anggap Pak Man ni hanya bergurau saja. Kemudian saya pun dah hidupkan enjin. Saya pun menunggang motosikal pulang. Dalam perjalanan ni teringat pula kata-kata Pak Man. Entah macam mana Casey, tiba-tiba motor saya rasa berat sangat. Rakan berdengar Ria. Katanya Zura, motosikal yang saya tunggang ni rasa berat. Saya perah minyak saya lagi. Meter, speedometer tu dah naik tinggi, tapi motor hanya bergerak perlahan. Ya Allah Casey, macam ada sesuatu tak kena. Tapi tengok cermin, tak nampak apa-apa. Kenapa berat sangat motor aku ni? Sampaikan saya perlahankan motosikal balik. Kemudian saya teringat pesanan ibu saya. Kalau ada sesuatu yang menakutkan berlaku, mungkin kita tak nampak, bacalah ayat kursi, kata ibu saya. Jadi saya perlahankan motosikal yang berat tu. Saya baca surah ayat kursi ni. Sepanjang perjalanan saya baca dan baca. Makin lama motor saya makin laju dan macam biasa, dan sampai ke rumah. Jadi pendengar Ria 897, saya pun pulang. Saya tengok motosikal memang tak ada apa-apa. Masuk dalam rumah, berikan ibu barang tersebut. Kemudian saya masuk bilik. Masuk bilik ni saya nak ambil barang. Terpandang pula tingkap bilik, terpandang pula motosikal yang diletak di luar rumah saya. Apabila ternampak motosikal saya terperanjat. Tempat duduk belakang Casey, ada orang sedang duduk. Ya Allah Casey, punyalah terkejut saya. Mungkin dia ikut saya dari mana saya tak pasti. Tapi bila ternampak, saya terus terdiam. Saya keluar, duduk di ruang tamu, tengok TV dengan adik saya. Diam, tidak bertegur siapa. Dan itulah pengalaman yang Zura nak ceritakan pada Casey yang berlaku di kampung saya. Terima kasih dan selamat tengah malam Casey. Itu adalah kisah dari Zura, pendengar kita dari seberang tambak, berkongsi pengalaman. Memang macam tu, kadang-kala bila kita ni selalu suka bergurau dengan orang, bila kita cakap sesuatu yang benar, orang dah tak percaya. Dia macam cerita The Boy Who Cried Wolf lah. Selalu kita gurau tu, kita macam usik-usik orang ni. Sampai kan bila kita bercakap benar ni, orang tak percaya. Jadi ada baiknya kisah The Zura tadi tu. Jadi oleh kerana Pak Man ni suka bergurau, jadi bila dicakap sesuatu yang menakutkan tu, Zura tak percaya. Jadi Zura ni berani nak balik. Kalau Pak Man ni seorang yang serius, kalau dia kata sesuatu, Zura percaya, habis. Nak balik siapa nak hantar? Hati-hati anak, berhati-hatilah di jalan raya. Terima kasihlah pada Ubek yang telah pun kirimkan mesej Syawal tadi tu. Banyak mesej Ubek kirim. Ya Ubek, tak perlulah Ubek berbuat demikian terpulanglah pada masing-masing nak telefon ke tidak. Terima kasih. Saya dapat mesej Ubek Yang ini daripada rakan kita Encik Syed Alatas. Wah, dah lama tak dengar berita Encik Syed Alatas. Apa khabar Katanya di sini, Casey, sudah lama saya tidak kirimkan mesej kerana saya terlampau sibuk dengan tugasan dan selalunya tidur lebih awal. Jadi terima kasih, kata saya nak ucapkan pada Cik Syed Alatas, walaupun sibuk tetap mengambil masa untuk berkongsi pengalaman. Kata Encik Syed Alatas, apa yang ingin saya ketengahkan di sini adalah sesuatu yang mungkin dipandang remeh oleh kita, termasuklah diri saya. Saya ingin mengingatkan, ingin berkongsi kata Encik Syed Alatas kepada semua yang sedang mendengar. Kalau kita masuk dalam hutan, kadang-kadang kita nak buang air kecil, tolonglah hindarilah diri kita daripada berkata-kata demikian. Tumpang cucu datuk nenek, cucu tumpang kencing. Kerana dengan itu kita seolah-olah takut kepadanya.
kepada makhluk tersebut, dan cara itu salah dari segi akidah sebagai seorang Islam. Ini berlaku kepada salah seorang pesakit yang telah pun mendapatkan bantuan dari saya, katanya Cik Said Alatas. Mohon maaf, bukan nak berkongsi tentang khidmat yang saya berikan, tetapi saya ingin memberi nasihat. Budak ni membuang air kecil ketika dia berada di salah sebuah kawasan di Pulau Ubin. Kemudian dia bercakap, tumpang cucu datuk nenek lah nak tumpang kencing. Dia pun main siram sembarangan. Jadi akhirnya Kisi, bila dia balik ke Singapura, katanya bila dia balik ke Singapura malam tu, dia rasa sakit pada anunya. Jadi dia terperanjat bila anunya terus membengkak, dan bawa ke doktor, dan akhirnya mendapatkan bantuan. Dipendekkan cerita, ketemu jodoh dengan keluarga ini untuk saya membantu. Dan saya pun bertanya kenapa, apa yang dia buat sebelum ni. Katanya semalam malam dia ada pergi ke Pulau Ubin, dan bila nak buang air kecil tu, dia pun siram sembarangan. Dan saya tanya lagi, apa lagi kau buat? Oh, saya buang, katanya saya buang air kecil ni, saya dah minta izin tau. Kau minta izin macam mana? Tumpang datuk nenek cucu tumpang kencing. Saya pun istighfar, astagfirullahalazim. Kenapalah kau cakap macam tu? Lain kali tak perlulah macam tu. Kau minta izin dari Allah, bukan daripada datuk nenek. Kalau kau minta izin dari datuk nenek, itu bermakna kau tunduk dengan dia. Dah pancut sembarangan, dah terkena salah benda yang dia tak nampak. Jadi akhirnya dipendekkan cerita, dapatlah diselamatkan budak tu. Kalau tidak, Kisi boleh membawa naas kalau anunya terus membengkak. Jadi sekali lagi ingin nasihatkan saja. Terima kasih dan selamat tengah malam dari Encik Said Alatas. Terima kasih pada Encik Said Alatas Pendengar Ria 897, silakan hubungi saya 66911897. Sementara saya juga akan bacakan kiriman SMS anda sebentar nanti. Hello, selamat pagi. Selamat pagi. Siapa bercakap ni? Saya Haja Asia. Haja Asia dari mana, Haja Asia? Dari Sun Fu. Orang Sun Fu. Ni pengalaman Haja ni tentang apa ni, Haja? Silakan. Ini baru hari Rabu yang lepas. Saya bekerja di salah sebuah hospital swasta di daerah Orchard. Jadi dalam pukul 12, staff nurse suruh panggil saya lah. Suruh ambil botol during 24 hours punya during lah botol. Jadi saya pergi dekat ward tu, saya minta nurse tu stiker. Jadi bila saya keluar dari pintu pergi kat lift, tiba-tiba di tangan atas saya ni, tangan dekat buku lali ni, nampak darah. Jadi kenapa tangan saya ada darah? Tengok yang kiri pun sama, dua-dua ada darah. Darah tu darah baru, lagi cair begitu kan, macam darah apa kata orang, darah baru lah. Jadi saya pun tekan balik pintu, saya terus pergi kat nurse tu lagi duduk kat kaunter. Nurse, staff nurse, kau tengoklah tangan aunty semua berdarah ni. Dia pun terperanjat. Kenapa aunty kau punya tangan banyak darah? Saya bilang saya pun tak tahu. Habis kau tak ada langgar apa-apa? Tak ada, baru ni kan aku ambil ni, nak ambil diuring, botol diuring. Habis dia bilang pergi cuci. Saya cuci, terus tak ada apa-apa. Jadi kemuskilan pada diri saya. Tentang yang anda nampak tangan tu ada darah tu lah jadi sebenarnya tangan anda tu ada berdarah ke tak ada? Ada. Nurse pun nampak. Why apa nanti your hand? Dia bilang, kenapa dua-dua darah banyak? Saya tak tahu. Darah itu tau, fresh darah macam jadi bila Haja cuci darahnya tak ada lah. Tak ada. Terus hilang. Habis tu saya bilang dengan nurse, tu kau tengoklah tangan aku tak ada apa-apa, nasib tak ada apa-apa pun terus. Baru ni hari Rabu lepas ni pukul 12 malam lah, 12 lebih gitu. Kalau tangannya cala tu mungkin ada kesan lah kat situ. Itulah tak ada sampai sekarang pun tak ada, jadi macam tanda soalan. Darah siapa awak pegang Terima kasih Haja. Kembali baik.
Di sini ada kiriman email yang ingin saya sempurnakan dan cakap tentang misteri jam 12. Ini berkenaan juga dengan angka 12 yang diceritakan oleh Encik Ali yang dikatakan di sini beliau bertugas sebagai seorang pengawal keselamatan. Wah, dah lama tak dapat kisah-kisah email berkaitan dengan pengalaman pengawal keselamatan. Jadi Encik Ali ni telah pun diberikan bak karton putih ni dia kirim email jadi dia gunakan term ni special instruction, arahan istimewa yang telah pun diturunkan kepada Encik Ali yang bertugas sebagai seorang pengawal keselamatan. Katanya, saya ni dah jadi security guard KC dah selama lebih kurang 12 tahun. Jadi saya dah jaga beberapa tempat, hospital dah pernah jaga. Saya pernah jaga rumah kondominium private. Saya pernah jaga beberapa lagi kawasan. Jadi ini pengalaman ketika saya menjaga sebuah factory. Dan pengalaman ini amat menggerunkan, menakutkan sangat. Yang menjaga tempat ni saya seorang diri pada waktu malam. Yang hairan, waktu petang memang tak ada penjaga sebab factory ni orang keluar masuk bertugas. Waktu malam bila factory ni tutup, factory ni bukan 24 jam. Factory ni akan tutup dan akhir produksinya sekitar pukul 8 malam. Kemudian dari 8 malam sampailah 6 pagi keesokan hari memang tidak ada orang dalam factory tersebut. Maka itulah akan diletakkan seorang pengawal keselamatan untuk menjaga front gate, katanya Encik Ali. Jadi saya diberikan satu arahan. Katanya di sini pukul 12 tolong jangan buat clocking. Saya kena buat clocking 2 tempat saja, iaitu di pintu belakang bangunan tersebut dan juga di pintu sebelah kiri bangunan tersebut. Ada 3 pintu, satu di front desk, satu belakang, satu sebelah kiri. Jadi arahan saya boleh buat clocking bila-bila antara pukul, katanya antara pukul 12.30 malam, antara pukul 10 malam sampailah pukul 6 pagi, tapi 12.30 malam jangan buat clocking. Jadi antara 12 sampai 1 tu saya tak dibenarkan. Oleh kerana waktu itu saya ingat lagi saya sedang kata beliau, saya sedang nak menonton bola sepak. Dalam guard room tu boleh dapat TV dari Indonesia, dan ketika itu ada perlawanan bola sepak lah yang saya nak tonton dan saya terpaksa buat clocking tu lebih awal. Jadi saya tak terfikir pun tentang pukul 12 ni saya tak dibenarkan buat clocking. Saya tak tahu apa sebabnya. Saya pun pergi 12.30 KC 12.30 saya buat clocking saya yang pertama. Saya keluar, bawalah file dengan saya berjalan membawa lampu suluh sebab belakang tu memang gelap. Sedang berjalan, alangkah terperanjatnya KC apabila dekat belakang tu ada beberapa pokok pisang. Pendengar Ria 897, ini kata Encik Ali ada beberapa batang pokok pisang. Antara pokok pisang tu berdiri sesuatu yang menakutkan dalam keadaan serba putih pada malam itu. Saya dari jauh, saya tak tahu sebenarnya apa cerita. Saya pun ambil lampu suluh, saya suluh. Hello? Siapa tu? Saya tanya. Saya tanya lagi, siapa tu? Anyone there? Benda tu tak menyaut, tak bergerak, berdiri tegak. Saya pandang, tiba-tiba angin tiup dan membuat bulu rumah saya meremang. Ya Allah KC, saya rasa saya dah ternampak seperti makhluk berbungkus macam pocong. Saya patah balik KC, lari tercungap-cungap nafas saya. Saya masuk balik dalam saya punya guard room. Saya tutup pintu. Niat di hati nak tonton bola dah tak boleh sebab dah tak tenteram. Kemudian saya telefon anak saudara saya, tanya di mana. Dia kata di luar dengan kawannya. Saya minta tolong, boleh datang tak? Anak saudara datang dengan 4 orang rakan menunggang motosikal. Dia tanya kenapa? Saya pun ceritakan. Dan kemudian bila mereka sampai tu dah 1 lebih pagi lah. Mereka pun ikut saya jalan belakang. Tengok pokok pisang, kiri kanan tengok. Tadi nampak, dekat sini aku nampak. Kemudian KC, saya beritahu kepada head office yang saya tak kerja jaga factory tu lagi. Saya ditukarkan ke tempat yang lain. Rupa-rupanya katanya di sini office yang disebutkan ataupun factory yang disebutkan tadi tu memang dah banyak tukar pegawai yang menjaga. Terima kasih dan selamat tengah malam KC.
Pasal bola, sanggup tak apalah buat clocking sampai lupa pukul 12, jangan buat clocking, dia tetap buat juga. Baiklah saudara, saya harus tutup tirai dan jumpa anda esok malam dalam rancangan Misteri Jam 12. Walaupun Misteri Jam 12 hanya satu hiburan. Ingat, janganlah terlampau taksub, janganlah ada sifat-sifat mungkin hianat, dengki hati ke, nak buat lawak, jangan. MJ12 hiburan dan untuk anda berkongsi pengalaman-pengalaman misteri anda. Saya jumpa anda esok malam dan terus bersama Ria Insomnia.